وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواحنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قوة إلا بالله العلي بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Kita sambung lagi muzakarah kita Al-Jawahirul Kalamiyah. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat qidam, yakni sedia zati Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita belum masuk menyatakan tentang dalil. Setiap mu'taqadat, setiap apa yang kita pegang dalam keimanan, kepercayaan kita mesti berdasarkan dengan dalil, supaya iman kita tu tidak diikhtilaf oleh ulama. Kalau orang yang taklid, artinya orang yang iman dia tu ikut mulut orang lain, ikut mulut tok guru. Tok guru kata Tuhan ada, dia pun ada kata. Tok guru kata Tuhan sedia, dia pun sedia kata. Dalil tak tahu ke mana hala. Orang ni iman dia tu diselisih pendapat oleh ulama. Kata qaul Imam Sanusi dalam kitab Syarhul Kubra, kitab Syarah Kubra, iman orang muqallid ni ghairu kemalasan, takasul, membuka pintu kemalasan umat daripada mengaji ilmu akidah. Tu. Jadi oleh kerana itu pendapat Imam Sanusi, walaupun pendapat tersebut marjuh, lemah, tetapi tuk guru kita, dia dalam berfatwa kepada orang kampung ni, dia ambil pendapat tu, pendapat yang lemah. Sebab apa tu? Sebab nak buat jadi saddul bab, tutup pintu kemalasan umat daripada mengaji ilmu akidah. Tu gitu. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuatnya, iman muqallid ni sah. Asiyun mukmin beriman, mana dikira iman dua tu dia tak kenal lagi. Tu berat tu. Mana dia tu bukan ahli belajar. Maka iman orang tu walau dia taklid sah, tanpa ada qidam, artinya sedia, tidak ada awal bagi ada dan tak terima perubahan. Itu kita bahas dah dulu. Dan tentu tidak dia tu baru. Ada permulaan bagi ada serta terima perubahan. Itu dia panggil baru. Jadi baru dalam istilah ilmu akidah, ilmu tauhid, bukan baru dan terima perubahan. Gitu dah. Baik. Satu dalil tapi menunjuk di atas dua mesti, sifat yang mesti. Pahala kita mengetahui istihalatul mustahil, tentu tidak sifat yang tentu tidak. Dan pahala kita mengetahui dalil yang menunjukkan wujubil wajib dan istihalatul mustahil. Dua lagi pahala. Jadi so perbahasa kita mengaji dapat 4 pahala. Kira nak boleh ke 20 sifat tu berapa pahala dapat? So jadi pak tu. Tu tengok dah. Baik, dalilnya ialah makhluk ni. Tu dia kita buh dulu dalil ijmali dia panggil. Dalil hak fardu ain.
Sebab dalil ni ada dua, dalil ijmali dan dalil tafsili dia panggil. Dalil secara umum, secara ijmal, secara jumlah, secara umum, satu hak fardu ain. Yang keduanya dalil tafsili dia panggil, dalil secara terperinci. Adapun dalil secara terperinci, dalil tafsili ni hak tu fardu kifayatin, fardu kifayah. Wajib juga, tapi wajib sebagai wajib fardu kifayah. Mana dalil tafsili? Payahlah. Dalil yang mampu oleh tuan empunya dalil menghuraikan wajah istidlal dan mampu untuk menjawab syubhat i'tiradah dia panggil. Bangkangan-bangkangan, syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran yang dikritik oleh mu'tarid, oleh orang yang mengkritik. Itu dalil tafsili dia panggil, dalil terperinci. Hak ni dalam jarak dua marhalah wajib kena ada seorang. Tak ada seorang yang menguasai dalil tafsili, berdosa habis siapa yang duduk dalam jarak dua marhalah, jadi fardu ain. Tu berat ke tu? Macam urus jenazah lah, orang mati urus jenazah. Ana hukum fardu kifayah, tapi fardu kifayah pun kena ada orang yang mengerja baru jadi fardu kifayah. Kata pak mak meninggal dah weh. Ya kau. Innalillahi. Pas siapa hok mengurus jenazahnya? Ada lah tu. Siapa adalah tu? Ada lah tu. Kak seboleh ada lah tu. Kabar-kabar busuk. Mayat pak mak tadi. Dosa habis hok mana duduk dalam daerah dua marhalah tu, dosa habis di fardu ain habis. Kena pasti, kena kita tengok, keluarga dia, pihak masjid, hospital hak urus jenazah. Barulah jadi fardu kifayah. Gitu. Tu kena faham fardu kifayah tu gapo. Bukan duk mai adalah tu siapa duk adalah tu. Sama dalam ilmu pun fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil batina. Bila ada orang yang menunaikan dalam jarak dua marhalah, baru gugur kewajipan itu hak tinggal lagi. Berarti hak tinggal lagi tu jadi fardu kifayah dah. Pas apa? Siapa dalam jarak dua marhalah ni yang benar-benar menguasai dalil tafsili? Kita tahu tak? Sudah. Duduk di mana? Kampung mana? Ada orang tu di masjid Abu Syarah gini, dia kata, Ustaz sudah. Hai ustaz pun belum tentu lagi dia ni. Belum tentu lagi duduk boleh kuasai fardu kifayah ni. Bukan senang dah. Maka sebab tu ilmu tepat nak pelepah hukum fardu ain tu jadi fardu kifayah diajar di madrasah, pondok-pondok. Zaman itu tak apalah, pondok-pondok banyak, tutup guru alim banyak-banyak. Sekarang ni semakin kurang. Kok banyaknya khutbah, tukar khatib, tukar penceramah, ahli penceramah. Orang alim makin kurang. Tu beza tu. Beza kan Ustaz? Penceramah dengan orang alim. Beza. Penceramah ni dia sedap ceramahnya. Ilmu hak sebenar tu ada ke tak tahu lagi. Ya hafal 2-3 potong ayat Quran, 2-3 lah hadis. Lepas tu masuk juk-juk lawak-lawak sikit. Jadi nak ceramah malam tu. Ilmu tu dia kuasai ke tak kita tak tahu. Jadi banyaknya ustaz tu belum tentu lagi lepas fardu ain jadi fardu kifayah tu. Kena cek teliti tengok betul ke tak. Sebab banyak sangat ustaz ni. Berlori-lori dah ustaz lah ni. Kok ngajar motivasi pun jadi ustaz, orang panggil ustaz lah. Betul ke tak dia alim dalam ilmu kalam, alim dalam ilmu nahwu, alim dalam ilmu tafsir, hadis, masalah hadis, saraf, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, wadu', usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul tafsir, ulumul Quran, masalah hadis, ulumul hadis, ilmu ilal, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu adabul bahsi wal munazarah, ilmu maqulatul asyar, ilmu mantiq. Banyak ilmu ni. Enggak semua tu diajar di pondok-pondok. Di pondok bukan di tahfiz dah. Ni ada buat tukar lagi.
Orang kita ni kadang-kadang bertukar lagi tahfiz dengan pondok. Tahfiz tepat hafal Quran. Hafal Quran ni pun fardu kifayah. Hafal Quran ni pun fardu kifayah. Tapi banyak sangat lah tahfiz ni. Tak usah kata di Selangor lah, ambil di Sungai Buloh tempat hamba duduk. Ui, beratus tahfiz. Sebab apa? Sebab senang nak buka tahfiz ni, mudah. Letak punggung atas latar tu kan. Baca. Ya, kadang-kadang ustaz hok cek semok baca pelajar tu budak hafiz Quran pun ada. Ya, cuma dia boleh baca lah Quran, dia boleh tengok. Salah ni. Tak betul ni. Tu lah. Mudah, tahfiz ni mudah. Tapi kalau pondok, bukan mudah. Senang. Bukan mudah, payah. Bukan senang tak. Sebab tengok mata pelajaran hamba sebut tadi. Siapa nak boleh kuasai tu? Sebab tu tutup guru kita dulu mengaji kat Mekah puluh-puluh tahun. Balik orang dulu-dulu kan. Bila tok guru balik daripada Mekah juga, pakat khidmat. Bapa tahu kata tok guru ni akan melepaskan fardu ain kita jadi fardu kifayah. Yang lain lah, tok guru dulu melaut tabahur sungguh dalam ilmu. Siapa dia tak ada tok guru dulu macam mari ke masjid kuliah-kuliah gini ni, tak ada. Gini ni dia hantar anak murid dia ya, anak murid hok lepas dah, hok peringkat aliyah dah, hok peringkat tinggi dah, boleh mengajar fardu ain ni, dia hantar ke masjid-masjid ke apa-apa. Tok guru tak keluar pondok. Duduk situ supaya telaga macam air telaga. Telaga ada duduk beralih. Pas tepi tu pas tepi tak ada. Telaga ni digali duduk situ, pucuk air. Tok guru pondok dulu pucuk ilmu situ. Dia tak ada macam sekarang ni. Sekarang ni tok guru pun nak ubik pergi mari hulu hilir Allah pening. Macam mana? Suasana zaman sudah berubah. Berubah jadi. Baik, itu dalil tafsili. Adapun dalil ijmali, dalil secara umum hak ni fardu ain. Lagu mana dalil ijmali? Dalil yang lemah oleh tuan empunya dalil untuk menghuraikan wajah istidlal. Cara mengerti dalil, ia lemah tak boleh hurai. Atau boleh hurai. Boleh hurai. Tapi apabila orang kritik, orang iktiraf, orang bangkang, dia tak mampu nak jawab, selok dia, tak boleh nak jawab, tu dia panggil dalil ijmali. Jadi dalil ijmali ni lah hak fardu ain. Sebab apa? Sebab mudah. Mana? Kalau orang tanya apa dalil yang menunjukkan Allah mesti sedia dan tentu tidak dia baru, jawabnya makhluk ni, Allah ni, makhluk ni. Sebab apa? Ni wajhul istidlal. Sebab apa? Sebab gini, lau kana liwujudillahi ta'ala awalun, kalaulah bagi ada Allah Ta'ala itu permulaan, lahtaja ila muhdithin, pasti Allah berhajat kepada yang membaharukan dia. Ini wajah istidlal. Wajah istidlal ni kalau kita tak boleh kuasai pun tak apa, lepas dah fardu ain. Tapi kalau kita boleh kuasai lagi bagus. Bertanya, mana dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala mesti sedia dan tentu tidak baharu? Kita jawab, makhluk ni. Lalu orang tanya, bagaimana boleh kata makhluk ni menjadi dalil yang menunjukkan Tuhan itu mesti sedia, tentu tidak baharu? Jawabnya begini, kalau Allah Ta'ala tidak sedia, tentu dia baharu. Dan kalau Allah Ta'ala tu baharu, berarti dia ada permulaan bagi ada permulaan macam kita, ada permulaan bagi ada. Mesti dia berhajat kepada orang yang membaharukan dia, orang yang menciptakan dia. Tengok. Lepas tu, wa muhdisuhu yahtaju ila muhdithin, dan orang yang membaharukan dia, yang menciptakan dia, yang menjadikan dia pun berhajat juga kepada yang membaharukan dia. Itu ni. Lagu mana? Contoh kita kata Tuhan tidak sedia, bermakna dia baharu, dia ada permulaan bagi ada. Siapa yang menjadikan Tuhan? Zaid. Contohlah ni, contoh. Zaid yang menjadikan Tuhan. Kalau gitu, Zaid dengan Tuhan tadi sama pada dakwa.
Tuhan pun kata dia Tuhan. Nah, Zahid pun kata saya pun Tuhan. Oleh kerana sama pada dakwah, bermakna Zahid pun baru juga. Bermakna Zahid pun berhajat kepada yang menjadi. Tu. Lepas tu, siapa yang menjadi Zahid? Khalik. Contohlah ni. Khalik yang menjadikan Zahid. Khalik pun Tuhan juga. Tuhan juga. Sama pada dakwah. Sama pada dakwah. Ada? Sama pada dakwah bermakna Khalik pun berhajat kepada yang menjadi. Muhdis. Yang menciptakan dia. Yang membaharukan dia. Siapa yang menjadi Khalik? Selamat. Selamat ikut buh gila. Pas selamat, wahakaza lagu tulah. Jujuk. Imma an yatasalsala ila ghairi nihayatin. Ada kalanya berjujuk-jujuk tadi tu orang panggil tasalsul, tanpa ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Tak ada sub orang panggil. Tak ada kesudahan. Siapa jadi keselamat? Soma. Siapa jadi soma? Wa iya siapa jadi? Sa'i siapa jadi? Eteng siapa jadi? Tak tahu siapa ke mana-mana. Tak ada sub, tak ada kesudahan. Bila tidak ada kesudahan, bermakna semua tadi itu bukan Tuhan belaka. Sebab apa? Sebab Tuhan ni dia tak berajak. Betul tak? Kalau berajak tu bukan Tuhan. Bila bukan Tuhan, bagaimana nak ada makhluk ni? Siapa yang buat makhluk ni? Itu membawakan makhluk ni dia tak ada. Nah, sebab apa? Beripung ada kesudahan dan tiada kesudahan. Payah sikit nak faham ni. Mana? Pada dakwah Allah kata dia Tuhan, sepatut sudah situ dah. Habis situ dah. Tapi oleh kerana kita kata tu Allah tidak sedia. Dia baru, dia ada permulaan bagi ada. Bermakna ada yang menjadikan dia. Dia pun bukan Tuhan lagi. Bermakna bukan dia yang buat makhluk ni. Pasal apa? Zahid. Patut suk lah di Zahid. Zahid kata, saya lah Tuhannya. Saya yang buat Allah ni. Lepas tu sama pada dakwah dengan Allah tadi. Sama. Bermakna dia pun bukan sedia juga. Baru juga. Lepas tu, dia pun bukan Tuhan yang sebenar. Sepatut habis di Zahid dah. Sudah di Zahid. Tapi tak juga. Beripung ada kesudahan dan tidak ada kesudahan. Beripun dua perkara berlawanan seperti ini, dalam kaedahnya dipanggil ad-diddani. Dua perkara berlawanan la yajtami'ani, tak boleh beripun sekali. Mana? Beripun ada kesudahan ratik, tak ada kesudahan ratik. Yang membawa tak boleh ada walau sebesar zarah alam ini, makhluk ni. Sebab tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Sebab Allah bukan Tuhan, Zahid bukan Tuhan, Khalik bukan Tuhan, Selamat bukan Tuhan, Somad bukan Tuhan. Pasal apa Tuhan? Tak ada, tak tahu apa mana. Lepas tu dia ada mana ni? Langit bumi ada lagu mana? Sebab kalau bukan Tuhan, lagu mana nak boleh buat? Boleh? Tak boleh. Amerika, hak sebesar-besar mereka tu nak buat sebelah sayap nyamuk hak original tak boleh. Jangan kata langit bumi. Sini. Sebelah sayap nyamuk hak original. Jangan hak tiruan, hak plastik. Tak boleh. Hak original boleh? Tak boleh. Sebesar zarah tak boleh buat. Alam ini tidak ada walau sebesar zarah. Betul ke tak? Tak betul. Ni nampak tak? Tak betul. Alam ini tidak ada walau sebesar zarah. Betul tak kenyataan itu? Tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab kita dapat lihat dengan mata kepala kita, musyahadah. Nampak dengan mata kepala kita, alam ni wujud berjereguk depan mata kita ni. Langit, bumi, besar-besar gunung, gana, bukit bukau, bulan bintang, matahari, cakrawala tu, awan, hujan, lembu kobaya, itik, gajah, hima, semut, macam-macam. Ada siapa dia buat ni? Kalau tidak tu bermakna makhluk ni menunjukkan Tuhan mesti sedia. Tak ada mula bagi ada. Satu. Hak tu kalau kita fardu takdir. Fardu takdir ni bukan jadi sungguh. Dia panggil buat-buat lolok. Orang Kelantan panggil buat-buat lolok. Mana tipu-tipu kata. Al-fardiyatu al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku'. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawa perkara tu benar-benar berlaku. Hanya sebagai nak ambil natijah. Macam tu ayat dalam Quran lah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu. Lau kana, jikalau ada lagi fihi ma, pada langit dan bumi, alihatun Tuhan illallah, selain pada Allah. Ada tak?
Tak ada. Kalau ada. Itu dia panggil kalau tu. Kalau fardu takdir tidak membawa Tuhan selain pada Allah tu ada. Tu tak ada. Tapi kalau ada ini mana? Hajul bu langit bumi. Hajul bu tak? Tak. Bermakna tak ada Tuhan selain pada Allah tu. Gitu. Natijah dia panggil natijah nak ambil. Itu kalau kita kata bertasalsul, dia panggil tasalsul ni bertiti tali yang tidak ada kesudahan. Baik. Kalau kita fardu takdir pula ada kesudahan. Mana? Contoh tak dia? Apa dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala mesti sedia? Tentu tidak. Allah itu baharu. Jawabnya makhluk ni. Ni. Lalu orang tanya, apa pengertiannya makhluk ni yang menunjukkan Allah mesti sedia? Tentu tidak baharu. Jawabnya ni wajhul istidlal yang kedua. Kalau Allah tidak sedia, mesti dia baharu. Dia tak boleh dah tu. Dia panggil la wasitata bainahuma. Tak ada benda hak duk tengah di antara kedua. Kalau tidak A B, kalau tidak B dua tu. Dia bukan macam A B lah. Kalau tidak A B, kalau tidak B C, dia gitu. Dia macam antara putih dengan hitam. Lawih lagu tu. Kalau tidak putih hitam, kalau tidak hitam putih. Dua tu. Nah. Kalau tidak benar dusta, kalau tidak dusta benar. Dia dua tu. Kalau putih hitam pun tak boleh lagi tu. Sebab apa? Warna banyak. Nah. Warna banyak. Kalau tidak putih merah boleh jadi. Kalau benar dusta boleh. Contoh nak mudah faham. Jadi tak ada benda hak duk tengah. Mana? Kalau tidak sedia baru. Kalau tidak baru mesti sedia. Dua tu. Sebab tu makhluk ni tak ada satu pun hak sedia. Semuanya baru. Ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Kalaupun kita tak tahu permulaan ada dia tu bila, tapi kita tahu juga dia tu baru sebab dia berubah. Macam duk sebut gitu kan. Kalau kita kutip budak baby, na'udzubillah orang lepas tepi jalan, nah. Kita pera dia, baby tu 40 tahun kita duk pera dia. 40 tahun tu baby lagi. Nah. Dok. Bapak baby dah tu. Kat sini. Umur 40 lah dia. Tak ada baby lagi. Umur 40 pun baby lagi. Berubah tak? Berubah. Itu menunjuk baru. Menunjuk baru sebab berubah. Bermakna ada permulaan bagi ada. Walaupun kita tak tahu dia beranak bila, surat beranak mungkin main dengan lepas tepi jalan kan? Tak tahu surat beranak bila. Tapi tahu kata baru sebab berubah. Sebab tu langit bumi ni walau kita tak tahu bila start Tuhan buat tanggal tarikh, tapi kita tahu dia baru. Tahu. Sebab apa? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, gapo semua sekali ni menunjuk kata berubah. Alam ni berubah. Berubah itulah mengerti kita pada baru. Jadi kalau Tuhan tidak sedia, tidak qidam, bermakna pasti dia baru. Kalau Tuhan baru, bermakna ada permulaan bagi ada. Bila Tuhan ni ada permulaan bagi ada, nah, lau kana liwujudillahi ta'ala awalun, ada permulaan bagi ada, lahtaja ila muhdisin juga, pasti dia berhajat kepada yang membaharukan dia, yang menciptakan dia, yang mengadakan dia. Lepas tu wa muhdithuhu yahtaju ila muhdisin, dan yang membaharukan dia pun berhajat kepada yang dibaharukan. Berhajat kepada yang membaharukan dia. Kalau yang membaharu ni kembali pula kepada Allah. Mana? Wa imma an yarji'a ilal awwali. Fahuwa dia panggil daurun, dia panggil daur. Muta, musing. Mana? Allah baharu kita kata. Berhajat kepada yang menjadi. Siapa yang menjadikan Allah? Zaid. Contohnya ni. Lepas tu Zaid baru juga. Baru sama pada dakwa dengan Allah. Pas siapa yang buat Zaid? Allah. Balik semula di Allah. Allah buat Zaid, Zaid buat Allah. Boleh terima dalam kepala tak? Boleh terima. Allah buat Zaid, Zaid buat Allah. Boleh terima? Tak boleh. Sebab apa tak boleh terima? Sebab beripung dua perkara berlawanan juga. Mana? Bila sebut kata Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Sebab Zaid yang menciptakan Allah, Zaid kena ada dulu lah. Allah tak ada lagi, Zaid buat Allah, Allah pun ada. Lepas tu Zaid siapa buat? Allah yang buat Zaid, bermakna Allah kena ada dulu, Zaid ada kemudian. Boleh terima ni?
Beripung dulu ratik, kedia ratik, ada ratik dan tiada ratik pada satu masa. Tak boleh terima dengan kepala otak. Kalau boleh terima, berarti orang tu gila. Ada cedera di otak dia. Tu. Tu gua mau cerita. Macam orang duduk buat kedai kopi lah. Nah, masing-masing orang duduk cerita kelebihan. Ambo ni tangan bisa, tapi orang seminggu tak berubat mati. Oh, hebat awak. Hak ni pula kata ambo ni mulut pun naga. Kalau ambo gitu tobi api terbakar kepala orang. Hebat macam naga. Nah, hak ni pula kata ambo ni tangan berapi macam-macam duk cerita kelebihan hebat. Tiba-tiba mari satu orang hamba Allah katak meja. Dia kata semua duk cerita tadi tak hebat belaka. Hamba paling hebat sekali apa kehebatan demo? Lalu dia cerita, hamba dulu masa ibu hamba, mak hamba nak melahirkan hamba, nak beranak kan hamba, hamba jadi tok bidai hak je sambutnya. Agak-agak boleh terima. Siapa boleh terima? Kalau ada kata, hebat awak. Sama gila dengan hak kecil tadi. Apa? Boleh terima ke kepala tak? Boleh. Bila dia kata hamba ni ketika mana ibu hamba nak beranak ke hamba hak jadi tok bidai jam nyambut, beripun dua perkara berlawanan. Apa dah? Mana beripun ke apa? Beripun di dalam perut ratik, di luar perut ratik. Betul? Ketika ibu saya nak melahirkan saya, maknanya dia kecil dalam perut. Dalam perut. Saya je jadi tok bidai menyambut. Besar luar. Beripun kecil ratik, besar ratik. Beripun di dalam perut ratik, di luar perut ratik. Pada satu masa. Tepat berlainan, keadaan sahih berlainan. Boleh terima. Boleh terima kepala tak? Tak boleh terima. Hak terima juga gila. Ada cedera kepala otak dia. Orang hak tak gila, soheh dah bau cerita mu ni. Bisa apa lagu tu? Sama juga ni. Bila kata Tuhan dijadikan oleh Zaid, pandanya Zaid ada dulu, Tuhan ada kemudian. Bila kata Zaid dijadikan oleh Tuhan, bermakna Tuhan ada dulu, Zaid ada kemudian. Hak mana ada dulu, hak mana ada kemudian ni? Siapa dulu ada, siapa ada kemudian ni? Sama-sama ada dulu, sama-sama ada kemudian. Tak boleh beritahu, boleh terima dengan kepala otak tu. Masuk dalam kaedah tadi. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh beripun sekali. Bermakna bila mustahil jugalah orang panggil Tuhan tu baru. Sebab apa? Kalau baru tak ada lah Tuhan ni. Tak boleh terima dengan kepala otak. Tak ada Tuhan. Zaid pun tak ada, Tuhan pun tak ada. Pak kalau tak ada Tuhan, bagaimana nak boleh jadi makhluk sebesar ini? Tak boleh. Maka tak boleh ada makhluk. Ini dusta, bohong. Sebab apa? Sebab makhluk ni kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri, ada berjeregut depan mata kita. Bermakna Tuhan tidak baru, tentu sekali sedia. Tu dalil dah. Tu dalil. Tu wajah istidlal dia panggil. Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat pun tak apa dah, sebab kita faham. Faham dah. Lagi kalau orang tanya, mu iktikad Tuhan sedia apa? Mesti. Kalau Tuhan baru, tentu tidak. Dalil mana? Alam ni, makhluk ni, dalam keadaan itu kita faham. Kita faham bagaimana alam ni menunjuk di atas mesti Allah tu sedia, dan tentu tidak Allah Ta'ala tu baru. Cukup, lepas dah fardu ain. Lepas dah fardu ain. Kalau orang tanya, pah lagu mana? Alam ni menunjuk Tuhan mesti sedia, tentu tidak baru. Saya tak ingat dah, tapi memang saya faham sungguh lah. Kalau Tuhan tak sedia, tentu baru. Kalau baru, makhluk ni tak boleh nak wujud. Maka tak ada lah makhluk ni. Makhluk ni tak ada. Dusta, palsu, bohong. Sebab apa? Makhluk ni dapat dilihat dengan mata kepala, musyahadah dengan mata kepala, ada. Berarti Tuhan tu sedia, tidak baru. Itu dah. Habis situ. Boleh dah tu. Habis dah dalih. Kena ingat tu lah, daur dan tasasul. Kalau nak ingat tasasul,
Makna tasalsul ni bertiti tali yang tidak ada kesudahan. Nah, Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid jadi oleh Khalid, Khalid jadi oleh Somad, Somad jadi Allah sampai ke bila? Maka mustahilnya apa? Berhimpun dua perkara berlawanan juga. Mana? Berhimpun ada kesudahan dan tiada kesudahan. Pada dakwa Allah tu Tuhan, habis dah sepatut situ. Sebab Tuhan kita tak berhajat kepada orang lain. Tiba-tiba kita kata dia tidak sedia, bermakna dia baru, bermakna berhajat lagi kepada yang mengada. Tak sudah juga di Allah, sudah di Zaid. Zaid kata saya buat Allah, tak sepatut selesai dah di Zaid. Tapi Zaid kata dia Tuhan, sama dengan Allah juga. Weh, kalau gitu dia pun baru juga. Maka tak sudah di Zaid, sudah di Khalid. Tak sudah di Khalid, sudah di Samad. Lalah kali tak sudah mana-mana. Lepas tu tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, makhluk nak ada mana? Tak ada makhluk. Tak ada makhluk, dusta, bohong. Nampak? Itu tasalsul dia panggil. Tasalsulun dia panggil. Yang kedua tadi daur. Daur ni tidak bertiti tali, dia muta, daur, berpusing. Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Khalid, Khalid dijadikan oleh Allah pula. Itu dia panggil tasalsul mudmar, daurun mudmarun dia panggil. Itu panjang lagi dalam istilah ilmu usuluddin ni. Tak ada tahu pun tak apa tu. Hak sebenarnya daur muzharun. Mana? Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Allah. Senang kata. Muta gitu ya. Allah dibuat oleh Zaid, Zaid dibuat oleh Allah. Patu mustahilnya mana? Berhimpun dua perkara berlawanan juga. Mana? Ada dulu, tak ada dulu. Dulu retik, kemudian retik. Ada dan tiada. Maka tak boleh berhimpun dua perkara berlawanan, menyebabkan tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, bagaimana makhluk ni boleh ada walau sebesar zarah? Tak boleh nak wujud. Tak ada makhluk sebesar zarah, dusta, palsu, bohong. Sebab kita sendiri nampak dengan mata kepala makhluk ni ada lebih daripada satu zarah, banyak. Bermakna Tuhan tidak baru, mesti dia sedia. Dia tak berajak kepada fa'il yang menjadi. Habis situ. Sah lah pegangan kita tu. Kalau kita reti lagu tu, ulama tak ada khilaf dah. Iman kita dengan kidam Allah sah. Sah. Tu dah. Kemudian kita masuk baru pula. Sin soal. Kaifa li'tiqadu bi baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah mengiktikadkan bakok? Apa bakok? Dia buat mari kurungnya kekal. Terjemuh tu baru tu. Bakok tu Arab. Baqiya yabqa baqaan. Terjemuh Melayunya kekal. Kekal bagi Allah Ta'ala. Tu. Lagu mana nak iktikad Allah mesti kekal. Jawabnya gini. Huwa, yaitu an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala baqin wa anna baqa'ahu laysa lahu nihayatun wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhu al-'adamu fi waqtin minal awqati. Jawabnya dia kata an-na'taqida, kita i'tiqad, kita pegang dalam hati kita, kita i'tiqadkan anna Allah subhanahu wa ta'ala, akan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu baqin, zat dan sifat-sifat yang ada dia tu baqin, yang kekal. Zat Allah pun kekal, sifat-sifat wujudiah yang ada di zat Allah pun baqiyah, kekal juga. Lagu mana maknanya? Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun, yaitu kekalnya Allah tu yang tiada berkesudahan. Mana kekal ni? Adamu akhiriyatil wujudi, tak ada yang bahasa akhir, ada Allah. Atau boleh juga kita ibarat, la akhira li wujudihi, tak ada jenis akhir bagi adanya Allah. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Dia bakok dengan kidam ni, dia talazum dia panggil.
azan dia dah. Seminit. Laju je ketuk pun. Talazum nak ni mesti. Nah, mesti ni makna apa? Begini. Kullu ma sabata lahul qidamu, tiap-tiap perkara yang sabit kidam dia, sabata lahu baqa'u aidan, sabit juga kekal baginya. Dia tak lagi dah. Ya mesti orang panggil talazum dua-dua ni. Kita azan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyaraf wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlif. Baik. Ya kira kalau kaedahnya sifat qidam dengan baqa' ni ya saling berlazim-laziman, makna mesti memestikan. Ya tak ada benda tu kalau sedia tidak baqa' atau baqa' tidak sedia, tidak gitu. Ya kalau dah sedia mesti baqa'. Sebab satu juzuk daripada makna sedia tu sudah ada dalam baqa', dan satu juzuk daripada makna baqa' tu sudah ada dalam qidam. Ya gitu. Ya talazum dia panggil. Nah, kullu ma sabata lahul qidamu sabata lahu baqa'u aidan. Tiap-tiap yang sabit baginya sedia, sabit juga kekal baginya. Dia saling bertalazum. Tapi ia tidak boleh memada dengan cerita sifat qidam saja, tak masuk bahas sifat baqa'. Tak boleh. Sebab apa? Sebagaimana kata Imam Sanusi, li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun.
Kerana salah di dalam ilmu akidah ni besar bahaya dia. Nah, kalau tidak bid'ah, dalalah, ahlul mubtadi' bid'ah dalalah, nak sesat, kufur, wal'iyazu billahi min zalik. Itu bahaya orang panggil dalam bab akidah ni, bila jatuh dalam kufur. Maka sebab tu ulama tidak memadakan kita mengaji ilmu akidah ni dengan secara talazum, mana dengan secara mengautomatik. Pahadah dalam wujud tak payah ngaji akidah, pahadah dalam akidah tak payah ngajilah bakar pakai lakar saja, tak boleh. Sebab apa? Sebab takut salah dalam pegangan tu, bahaya dia besar. Maka sebab tu sebutir-sebutir. Padahal makna bakar ni pun kalau kira reti dah lah sifat wujud tu. Sebab dia kata apa? Bakar-bakar ni adamu akhiriyatil wujud ataupun la akhira li wujudihi. Tak ada bahasa akhir bagi ada Allah, tidak ada akhir bagi ada Allah, dan tidak berhubung ada Allah oleh tiada. Wala yalhaquhul adamu. Dalam kitab dia kata, dan tiada hilang sekali-kali. Mana la yazulu aslan, dan tiada hilang sekali-kali. Mana tak berubah. Tak hilang ni maknanya tak berubah kok balik kurang. Kalau bertambah orang panggil zid, dia panggil dik, dia panggil. Tak berubah kok balik bertambah dikidam. Kalau tak berubah kok balik berkurang, hilang, dia panggil dalam kidam, dalam baqa. Tak hilang sekali-kali. Lagi pula wala yalhaquhul adamu, serta tidak dihubungi oleh adam, oleh tiada. Fi waktin, pada satu waktu, minal awqati, daripada beberapa waktu. Yani pada sebarang waktu. Yang terjemah sini pada sebarang waktu pun. Sepatutnya tak sebut waktu pun tak apa. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tidak mengena di atas dia oleh waktu. Waktu-waktu ni masa. Masa-masa ni ibarat daripada bergerak matahari dengan bulan. Jadi matahari bulan tu sendiri Tuhan yang buat. Dia bergerak matahari bulan pun Tuhan yang buat. Tuhan tak terkena dengan benda yang dia buat. Dia tak kena duduk di bawah sutuk masa. Kita hak duduk bawah sutuk masa ni, Tuhan tak kena dia sutuk masa ni. Tak ada di Tuhan pukul 12, pukul 1, pukul 2. Hak adanya di kita ni pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, 24 jam ni kena atas kita. Atas Tuhan tak kena. Atas Tuhan tak kena masa. Tak sebut masa pun tak apa. Tapi nak ayatnya takkid pada kata nak menguatkan Tuhan tu ada, dia tu tidak berhubung oleh tiada. Tak kira pada waktu bila. Tak boleh kita nak kata Tuhan tak ada waktu ni Tuhan pergi ke Mekah ke lagu mana. Tak boleh. Sebab ada dia tu mesti pahadah di sifat wujud tu. Tapi mari bahas pula bakar. Sebab tadi sebab tak boleh dimemadakan dengan secara talazum. Ilmu akidah ni tak boleh. Kena dengan secara tafsili, dengan secara huraian satu persatu. Tu dah. Baik. Tu. Kalau gitu Tuhan zat dia kekal, artinya tidak ada akhir bagi ada, dan tidak terima perubahan kok sebelah kurang dengan makna hilang, dan tidak berhubung ada dia tu oleh tiada lagi agak. Tu makna baqa, kekal. Zat dia dan sifat-sifat yang ada di zat dia. Siapa? Zat Tuhan kekal, mana apa? Tak ada akhir bagi ada zat dia. Sifat Tuhan pun kekal, mana? Tidak ada akhir bagi ada sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat samad, basar, kalam Tuhan. Tak ada. Dan tidak terima perubahan kok sebelah kurang, makna hilang. Tak hilang zat Tuhan, tak hilang sifat-sifat Tuhan. Dan tidak berhubung ada zat Tuhan dan ada sifat-sifat Tuhan itu oleh tiada. Tak berhubung. Tu lagu tu dah. Tu. Kalau dalam Qurannya Tuhan kata kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, tiap-tiap suatu tu halikun, celaka, binasa, hacul lebu, illa wajhahu, melainkan wajah ai zatahu, melainkan zat dan sifatahu, sifat-sifat dia. Quran ni tak boleh kita faham dengan kepala otak kita sendiri, dengan secara terjemah tak boleh. Boleh bawa sesat.
Nah, kalau kita terjemah ya, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu tu halikun, hancur binasa, illa wajhahu, melainkan wajahnya, mukanya. Sudah. Oh, Tuhan ada muka, pas muka Tuhan saja hak kekal, tak hancur. Sesak tu i'tikad lagu tu. Nah. Sama juga ayat Quran kata kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap sesuatu tu fana, binasa, hancur lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Kalau kita terjemah lagu tu, faham dengan terjemah lagu tu, oh bermakna muka Tuhan aja kekal, habis kaki tangan tubuh pun hancur lebur juga, Tuhan pun mati juga lah sekali, muka je hak tinggal kekal. Habis apa i'tikad lagu tu, bahaya tu. Nah, lepas tu apa makna ayat Quran tu, Ustaz? Wa yabqa wajhu aizatu wa sifatuhu, gitu. Yang kekal hanyalah zat Allah dan sifat-sifat Allah yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu maksud gitu dah. Itu lagu tu. Habis itu. Lawan bagi sifat kekal ni apa? Fana'un, binasa. Nah, baqiya yabqa baqaan, fana yafni fanaan. Nah, fana, baca fana, fana makna binasa. Kalau baca dengan fina, itu halaman rumah. Beza sikit. Terbalik bagi, berubah makna. Nah, kalau baca finaun, halaman rumah. Kalau baca fanaun, binasa. Jauh tu. Nah, jauh tikah tu. Itu kita Arab ni payah dia kalau tak ada baris, bukan mudah orang nak baca. Nah, sebab bila berubah baris, kebanyakannya berubah makna. Sebab tu orang nak boleh mahir baca kitab Arab tak ada baris ni, dia kena mengaji ilmu nahwu dan sarah. Nahwu tu bapa, sarah tu mak. Dia kena mengaji, menguasai ilmu nahwu sarah, barulah dia boleh baca kitab Arab tak ada baris. Kalau hak ada baris, mudah. Tapi kadang-kadang baris hak ditulis tu kadang-kadang ada salah pun ada. Tu. Sebab boleh tahu di mana? Iza sahal i'rab sahal makna. Bila betul i'rab, betul makna. Tu. Jadi kalau orang panggil i'rab tak betul, makna jadi tak betul. Sebab tu kena tahu hukum nahwu juga. Baik, habis itu. Jadi lawan bagi kekal. Mana lawan ni hak tak boleh beripu sekali dengan kekal, binasa. Bila kita i'tikad Allah mesti kekal, apa makna kekal? Tidak ada akhir bagi ada. La akhira li wujudihi au adamul akhiriyati li wujudih. Nah, tidak ada bangsa akhir bagi ada, tidak ada akhir bagi ada, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Tidak berubah tu maknanya la yazulu aslan, tidak hilang semata-mata, tidak hilang sekali-kali. Nah, wala yalhaquhul adamu, dan tidak berhubung adanya oleh tiada. Itu makna orang panggil baqa zati, kekal hak bahasa sengoti. Sebab kita pun ada juga hak diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ayat tu kata kullu syai'in tu, tiap-tiap sesuatu tu bukan kullu jami'. Tu bahas pula situ. Dia panggil kullu majmu'. Bukan semuanya hancur binasa juga. Sebab ada makhluk yang Allah perkekalkan. Antara lain 10 perkara. Mana hak Tuhan perkekal? Antara lain 10 perkara. Pertama, arash. Kedua, luh mahfuz. Ketiga, qalam. Keempat, apa lagi? Kursi. Kelima, mizan. Keenam, syurga. Ketujuh, neraka. Kelapan, jasad anbiya. Nah, jasad para nabi. Tak acur ke? Jasad para nabi. Kesembilan, jasad syuhada. Jasad orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Sama ada syahid dunia akhirat atau syahid akhirat saja. Termasuk syahid akhirat ni
orang mengaji agama, orang hafal Quran, orang apa mati dalam mempertahankan harta dia daripada dirompok dan sebagainya, itu dipanggil syahid akhirat saja. Adapun syahid dunia sahaja tak masuk. Nah, syahid dunia akhirat atau syahid akhirat saja. Yang ke-9. Yang ke-10 dia panggil ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulah sulbi kita. Tiap-tiap manusia ni hak diperkekalkan oleh Allah Taala bila kita mati, mayat kita dibuh dalam kubur. Jasad kita ni kalau kita tidak nabi, memang kita tidak nabi. Ataupun kita ni tidak digolongkan orang syuhada, orang mati yang syuhud pada Allah, menyaksi Allah Taala, syuhud dunia akhirat atau syuhud akhirat, maka jasad kita ni hancur. Sebab tu alim ulama kan, kalau hak mati di Mekah tu banyak mana hak demo buka kubur nak alih tu, macam baru-baru mati kemarin je, semalam orang mati, jasad tak hancur beratus tahun. Syekh Daud Fatani, nah, Syekh Nawawi Banten, nah, ramai ulama-ulama hak mati Mekah. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Pak Doa Mekah, dia mau bongkar dia Mekah ni, ya sana bukan timbuh tanah macam kita gini. Dia buat konkrit dah dalam, buat konkrit dalam, ya sipet dalam tu. Jadi bila nak kubur orang lain, ia bongkar tengok. Kalau hancur dah, dia sapu. Nah, gigi tanah lain tu, orang panggil tulah-tulah hak kepuk dah. Masuk mayat hak baru pula. Kadang-kadangnya bongkar tengok, wih, kubur siapa ni? Tak ada tulis kan? Sana muka Wahabi masuk dulu, dia peracur habis dah, batu-batu nisai tak ada nama. Buka-buka muju ada orang Jawi kita. Ni Syekh Daud Fatani ni. Ni Syekh Nawawi Banten ni. Nah, orang kenal. Oh, mayat demo ni. Kau tidur. Tak dimakan oleh anak-anak, tak dia jadi repuk dalam kubur. Tu sebab syuhada tu. Nah, orang syuhada, orang aulia, orang mati syuhud dia lah Allah. Kalau kita tak termasuk golongan itu, maka hancurlah jasad kita ni, makan ulat dalam kubur. Lepas tu hak masih tidak hancur, diperkekal oleh Allah, tulah sulbi kita dipanggil ajbuz zanab. Tu kekal. Korek kali tengok ada ajbuz zanab dalam kain kapal tu, ada diperkekalkan oleh Allah Taala. Itu antara 10 perkara mustasnayat dipanggil, perkara-perkara hak dikecualikan daripada hancur binasa. Bila sebut kata kullu man 'alaiha fan, tak termasuk 10 perkara tadi. Sebab apa tak termasuk? Sebab hak tu Tuhan kekal. Maka hak jenis Tuhan kekal begini, dia tak panggil apa? Dia tak panggil kekal zati, dia tak panggil baqa zati. Dia panggil baqa aridi, dia panggil. Kekal juga, tapi diperkekalkan. Ingat baik tu. Allah bukan diperkekal. Memang pesai dia. Ayah nak sebut Nah, bahasa dia dah kekal. Zat dengan sifat-sifat dia. Tu lagu tu. Beza tu dah. Beza tu. Takut dia mau timbul duk mikir, hancur lebur belaka, kata ada hak tak hancur kok mana. Memang. Patut hak tak hancur tu kekal Ustaz. Kekal semati macam zat Allah Taala juga. Tak. Apa dak? Sebab kekal tu bukan kekal semati. Kekal yang diperkekalkan oleh Allah Taala. Allah yang perkekal. Kalau Tuhan nak binasa boleh? Boleh, tak ada apa sekali. Tu mana. Tuhan nak binasa tu boleh. Maknanya kekal hak aridi ni, baqa aridi ni terima binasa, terima fana, walaupun tidak fana dengan secara tawakuk, dengan secara realiti. Sebab apa? Sebab secara tawakuk, secara realitinya Tuhan sendiri nak perkekal, maka tak binasa. Gitu dah. Habis itu. Maka wajib kita iktikad dulu malam ni nya, Tuhan mesti kekal zati, zat dan sifat-sifat dia. Tentu tidak Tuhan tu binasa, hilang, berubah dengan tiada. Mana? Zatnya dan sifat-sifatnya. Atau pada makna binasa, mana? Kekal dengan makna diperkekalkan oleh yang lain. Ada juga. Bukan makna lagu tu. Itu dia panggil wujubul wajib, istihalatul mustahil. Kemudiannya dalil itu kita sambung pula bulan depan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Pen tak bawa weh.
Ada pensel, ada pen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, ibu-ibu ayah,